أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada di dalam kalangan mereka yang bersikap benar, yakni dengan menaikkan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka dalam kalangan mereka ada yang telah sempurna menunaikan janjinya lalu gugur syahid, dan ada juga dalam kalangan mereka yang menunggu giliran, yakni untuk syahid, dan mereka pula sekali-kali tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu walaupun sedikit. Surah Al-Ahzab ayat 23. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, kepada pengerusi seluruh jawatan kuasa, dan seterusnya kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah yang bersama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dirahmati
Okay, ada boykot sebabnya kita nak cerita Palestin sikit. Maklumat apa nama sistem boykot agaknya dia tahu. Okey, baik. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur, pada petang ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada hari Jumaat yang mulia, dan hari ini kita dapat bersama-sama berada di hari Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita menggandakan amal ibadat kita pada hari ini insya-Allah. Muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dengan masa yang ada ini, suka untuk saya memetik daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita melihat berkaitan dengan isu terbaru terkini yang berlaku kepada sahabat-sahabat ataupun akhuna ataupun saudara-saudara se-Islam kita yang berada di bumi Palestin, ataupun hari ini mereka berada di Gaza secara tepatnya, yang kalau ikutkan pada asal kedudukan mereka daripada pihak musuh tentera Israel ini, penempatan mereka berada di Tel Aviv, tidak mengganggu sampai di kawasan Gaza. Tapi sampai sekian masa, sekian tahun, akhirnya mereka berpindah untuk bergerak sampai memasuki satu kawasan di Gaza. Sebab saya teringat kali ini apabila pada tahun 2018 saya berkesempatan masa itu bertugas bawa jemaah untuk pergi ke Baitul Maqdis, masuk melalui Jordan. Dia ada masuk melalui Jordan, dan satu lagi masuk melalui Mesir, pintu sempadan Mesir. Kami apabila masuki di sempadan Jordan dan bila melepasi di dalam kawasan tersebut, kawasan tu boleh dikatakan kawasan selamat. Dia memang berdekatan dengan kompleks Al-Aqsa. Dan ketika itu penduduk-penduduk haram Israel ini mereka masih ada di sana, tetapi baru hanya segelintir. Majoriti mereka dan majoriti banyak peperangan yang berlaku pada tahun ketika itu berada di Tel Aviv. Tel Aviv yang mana jaraknya jauh daripada penempatan ataupun kawasan kompleks Al-Aqsa. Tapi hari ini apabila kita melihat keadaan pergerakan mereka itu dah semakin ke hadapan untuk menakluki tanah haram Israel, untuk menakluki di kawasan penduduk Palestin, sehingga kalau kita pergi di sana kita tengok sedih dan kesian keadaan mereka, para jemaah dirahmati Allah. Tetapi kekuatan hati, kekuatan iman mereka dengan kehidupan sebegitu, keimanan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala, di antara seperti mana yang saya mulakan pada surah Al-Ahzab sebentar tadi, para jemaah dirahmati Allah, ibarat kata wa minhum man yantazir, mereka inilah golongan-golongan orang-orang yang menanti untuk apa dia? Menanti untuk syahid. Sehingga kan dikhabarkan oleh sahabat saudara kita, saudara Nadir An-Nuri, ketika mana dalam pertemuan baru-baru minggu yang lepas di pejabat MAPIM berdekatan dengan Bandar Puteri tingkat atas, para jemaah sekalian, sehingga dikhabarkan mereka ni apabila berjumpa dengan mereka, kita kesian. Biasa kita kalau jumpa tengok mereka ni kesian, dan kau ni dalam keadaan mak tak ada, ayah tak ada, keluarga dah berpecah belah. Tapi apa yang mereka katakan kepada kita, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka kata, jangan sesekali kamu kasihankan kepada kami, jangan sesekali kamu merasa sedih apabila melihat keadaan kami. Yakin dan sedihlah, kasihanlah kepada siapa? Orang-orang yang hari ini yang sedang dilena dengan kenikmatan-kenikmatan sehingga tidak ada rasa kesedaran terhadap kami berada di Palestin. Apabila tiba mereka satu golongan, satu kelompok ni kumpulan sampai di sana, kalaulah kita ni jenis orang datang tempat kita sebut selamat datang ke negara kita Malaysia, para jemaah sekalian. Itu standard kita. Masuk negeri kita, selamat datang ke negeri tempat kita. Tapi apabila kita sampai di tanah Palestin, mereka sambut dengan apa dia? Selamat datang ke tanah kamu, selamat datang ke negara kamu, selamat datang ke tempat kamu.
Bermaksud apa dia? Palestin ini adalah milik umat Islam keseluruhannya. Dan sebagaimana juga disebutkan di dalam amanat beberapa ucapan oleh salah seorang mujahidin Ikhwanul Muslimin, para jemaah dirahmati Allah, antaranya Syekh Hasan Banna dan antaranya lagi Yasir Arafat dan pelbagai lagi individu-individu yang hebat. Mereka mengatakan tanah Palestin bukan tanah milik kerajaan sesiapa. Tanah Palestin bukan milik individu sesiapa, tetapi tanah Palestin adalah tanah keseluruhan kita sebagai umat Islam dan merupakan sebagai qalbun, iaitu jantung bagi umat Islam. Tapi hari ini para jemaah sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita dapat berkaitan dengan semakin hari bertambah dengan bilangan-bilangan kematian. Tapi bagi mereka seolah-olah biasa dalam kehidupan. Bahkan mereka ini di antara seperti mana yang Allah sebut, wa minhum may yantazir, seolah-olah mereka menunggu-nunggu saat kematian itu. Kerana apa? Keimanan mereka, keyakinan mereka kuat untuk bertemu syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 12 hari bulan 10 semalam 2.3 penduduk Gaza yang hari ini masih hidup. Tak cerita kalau yang dah mati, yang syahid beribu, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi kehidupan mereka kalau kita tengok dalam keadaan yang sangat kasihan. 2.3 juta tanpa makanan, air, elektrik dan ubat-ubatan. Kerana apabila pihak daripada Mujahidin Al-Qassam bermula melancarkan satu serangan tersebut sebagai kejutan kepada pihak tentera Israel laknatullahi alaih, ketika itu mereka membalas dengan pelbagai serangan dan diminta daripada pihak kumpulan sokongan-sokongan daripada negara Amerika Syarikat untuk dihantar dengan peluru-peluru berpandu. Tetapi para jemaah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu keadaan yang orang kata bantuan daripada Allah. Ketika Mujahidin Al-Qassam melancarkan sejumlah 500 roket yang mereka dah susun untuk dilancarkan, ketika itu sepatutnya pihak musuh mereka ada menggunakan Iron Dome ataupun dia satu alat menapis daripada serangan udara. Ibaratnya dia tak boleh sampai di tempat mereka, dia akan berada di atas sahaja, para jemaah sekalian. Tapi akhirnya dengan jumlah 500 roket tersebut yang dilancarkan, akhirnya tersasar masuk juga dalam kawasan mereka, para jemaah dirahmati Allah. Dan mereka pun ada yang terbunuh. Maka lepas daripada itu, para jemaah sekalian, maka mereka ini melakukan serangan balas kepada penduduk Palestin sehinggalah pada saat hari ini. Dan dalam masa yang sama mereka menggunakan dengan kekuasaan mereka, dengan kezaliman mereka untuk menghalang serta menutup di seluruh penjuru pintu laluan masuk daripada sebarang bentuk bantuan yang sampai, baik daripada makanan, dan diputuskan elektrik dan tanpa air, tanpa bekalan makanan kepada penduduk Palestin ketika itu. Muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah bila mana ada dalam sepotong hadis Nabi SAW, penduduk Palestin ini mereka takkan pernah menyerah kalah, para jemaah dirahmati Allah. Nabi sebut apa dia? La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalika qalu ya Rasulullah wa aynahum qala bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Yang bermaksud masih ada sebahagian daripada kalangan umatku. Ini Nabi SAW sebut dalam hadis ribuan tahun ketika dahulu, para jemaah dirahmati Allah. Bukan ketika mana 1948 yang bermula Nakbah Palestin, dan bukanlah waktu mana ketika bermula intifadah pertama dan perjanjian Oslo yang pertama. Dia perjanjian Oslo ni ada dua, para jemaah sekalian. Ketika berlaku intifadah yang pertama pada tahun 1987 di antara kerajaan Haram Israel
bersama dengan siapa dia? Bersama dengan pihak keselamatan PLO, para jemaah dirahmati Allah, daripada pihak Palestin. Tapi akhirnya perjanjian ini terbatal. Kerana apa? Di antara daripada pihak Israel melanggar di antara perjanjian Oslo pertama dan juga yang kedua, para jemaah dirahmati Allah. Lalu hadis ni Nabi sebut sebelum daripada itu, sebelum daripada Nakbah Palestin yang pertama sekali 1948, sebelum berlaku intifadah yang pertama, sebelum berlaku intifadah yang kedua sekalipun, para jemaah dirahmati Allah, Nabi kata apa dia? Akan sampai pada ketika satu masa ada sebahagian dari kalangan umatku, satu kumpulan yang terus menegakkan kebenaran. Mereka dengan gagah perkasa menghadapi musuh, sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh orang yang menentang, melainkan sekadar kumpulan itu menghadapi kesulitan sehingga datangnya urusan Allah, yakni memenangkan mereka. Lalu mereka terus tidak beranjak. Lalu mereka bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainahum?" Di manakah mereka itu? Maka Rasulullah menjawab, yaitu di Baitul Maqdis dan berada di sekitarnya. Sebab itu muslimin sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, tanah Palestin kita maklum pertama tadi adalah hak milik kita seluruh umat Islam. Walaupun hari ini ada orang petikai, orang persoalkan, kalaulah begitu kenapa kita pergi ke Baitul Maqdis, kita pergi ke Palestin? Kerana apa dia? Walaupun hari ini kita nak miliki tanah hak milik kita umat Islam, tetapi dari sudut pemerintahan, dari sudut penguasaan, dari sudut ekonominya dikuasai oleh pihak mereka daripada pihak musuh. Dan apabila kita pergi ke sana, kita masuk ke sana sekalipun, di antara bayaran-bayaran yang kita berikan itu untuk masuk ke sana, akhirnya ada juga sebahagian kecil yang pergi masuk dari sudut ekonomi mereka, para jemaah sekalian. Lalu ada orang tanya, dia jumpa kalau gitu kita tak payah di Palestin, kita tak payah pergi Baitul Maqdis. Sebab apa? Kalaulah kita pergi ke sana, ibaratnya kita sedang membantu, kita sedang memberikan ekonomi kepada mereka. Dan dari ekonomi mereka lah di antaranya yang digunakan hari ini untuk menembak, untuk membunuh saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Lalu saya jawab, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, hadis Nabi SAW. Nabi sebut yang bermaksud lebih kurang bagaimana, para jemaah sekalian? Janganlah kamu tinggal untuk mengunjungi di antara 3 masjid yang bersejarah. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjidi, iaitu masjidku di Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah. Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang berada di bumi Palestin yang pertama. Yang kedua saya jawab, para jemaah dirahmati Allah sekalian, kalau nak kira, kita tak boleh nak pergi kerana hasil daripada sumbangan, hasil daripada duit yang kita bayar membantu kepada ekonomi mereka. Jawapannya, kalau sebelum daripada tu, hidup kita hari ini banyak benda yang kita terlepas pandang, yang bukan hak milik kita, para jemaah sekalian. Yang kita tak tahu, contoh pakaian kita guna, apa saja dalam hidup kita ni yang tak dapat elak, bila kita beli, duit itu juga dimasukkan pada bahagian pemiliknya dan pergi kepada pemilik syarikat tersebut yang bukan hak milik orang Islam, maka sampai juga sebahagiannya kepada mereka, para jemaah dirahmati Allah. Itu yang kedua, makna tak boleh elak. Dan yang ketiga, saya katakan, pergilah di Masjidil Aqsa di Palestin, andai ada rezeki, walaupun kita tahu saluran keuangan duit itu masuk juga kepada bahagian mereka, tetapi tujuan kita pergi itu adalah untuk apa dia? Untuk menggembirakan saudara-saudara kita se-Islam yang berada di bumi Palestin. Sebab apa? Keadaan wakil itu kita tak boleh nak elak, para jemaah sekalian. Takkan kita nak pergi sana, kita nak masuk dalam, kita bayar duit, tapi kita nak kata tak nak bayar dekat kau, aku nak bayar dekat, aku nak terus masuk dia. Memang alamat syahid, para jemaah sekalian. Jadi nak tak nak kena ikut dia punya flow. Tapi niat kita apa dia? Bukan pergi untuk suka-suka, bukan pergi untuk berseronok, tapi pergi untuk apa dia? Pergi dengan rasa hati ni untuk nak membantu, untuk nak menggembirakan mereka. Sebab tu bila masuk di sana, kita akan jumpa anak-anak mereka ni, anak-anak di Palestin
yang menjual roti tolong para jemaah dirahmati Allah. Nampak mereka datang dekat kita bantu sama para jemaah dirahmati Allah. Mereka ni yang kebanyakan mak ayah tak ada, keluarga pun berpecah belah, tak tahu dah mana pergi para jemaah dirahmati Allah sekalian. Lalu muslimin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lakukan apa yang boleh kita buat. Mungkin kita tak mampu nak sampai ke sana, mungkin kita tidak mampu untuk mengangkat senjata, tapi kita mampu untuk menghulurkan doa, kita mampu menghulurkan dari sudut keuangan yang kita ada. Carilah mana-mana saluran yang hari ini lakukan perkara tersebut supaya sampai bantuan ini kepada mereka. Kerana tanah sana adalah tanah hak milik kita bersama, dan mereka ini juga ada hak untuk ambil bahagian sama-sama daripada kita yang bergelar saudara se-Islam. Jadi muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga Allah berikan semangat kepada kita dan rezeki kepada kita untuk berkongsi kepada mereka bersama, dan mudah-mudahan Allah juga memberkati kehidupan kita bersama insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.